Hai, Assalamualaikum. Okey, so hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita, PDPR kita untuk subtopik yang seterusnya iaitu 6.3 sebatian. Okey, so dalam bab 6 ni kita dah belajar tentang jadual berkala, and then kita dah belajar tentang campuran. Okey, so sekarang kita akan belajar perkara ketiga iaitu sebatian dan kita nak tengok apa beza antara sebatian dan juga campuran. Okey, so apa yang akan kita belajar hari ini? Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama ialah macam mana kita berkomunikasi mengenai sebatian dalam kehidupan seharian kita. Okey, contohnya kita nak tengok adakah kita dapat kenal pasti. You all dapat kenal pasti tak? Contoh-contoh sebatian yang ada di sekeliling you all. Okey, yang kedua, menunjukkan cara pembentukan sebatian daripada logam dan juga bukan logam. Okey, so ada satu aktiviti ni kita akan tengok dia akan membentuk sebatian daripada satu unsur logam dan juga satu unsur bukan logam. Okey, yang ketiga ialah kita boleh merumuskan bahawa jisim diabadikan semasa perubahan kimia. Okey, maksudnya jisim ni abadi. Okey, jisim tak berubah semasa berlaku perubahan kimia. Okey, walaupun ada tindak balas kimia yang berlaku tapi jisim awal dan juga jisim akhir sentiasa sama. Okey, itu maksud diabadikan. Okey, yang keempat, kita boleh mengasingkan sebatian melalui kaedah kimia. Okey, yang kelima, membezakan perubahan kimia dan juga perubahan fizik. Okey, dan yang akhir sekali ialah tak nampak sikit kat situ membezakan campuran dengan sebatian. Okey, so walaupun nampak banyak kan dia punya objektif pembelajaran hari ini, tapi sebenarnya kita boleh combine dia dalam bentuk yang lebih ringkas. Okey, so jom kita tengok yang pertama. Okey, so apa maksud sebatian? Okey, sebatian ni ialah terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Okey, so perkara penting ialah you mesti ingat dia adalah gabungan beberapa unsur. Okey, dan dia bercampur secara kimia. Okey, yang kedua, sebatian ni ialah bahan baru yang terbentuk, iaitu sebatian ni dia akan mempunyai ciri-ciri tersendiri, yang berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya. Okey, so tadi kita tengok kan dia adalah gabungan antara dua atau lebih unsur. So pada asalnya setiap unsur tu ada sifat dia sendiri. Tapi bila dia dah bergabung semua together, so sifat dia akan jadi berubahlah daripada yang asal. Itu ciri-ciri sebatian. Okey, contoh sebatian dalam kehidupan harian kita. Kita ada garam. Ni garam. Dan gula, kapur tulis, marmar ataupun jubin kan. Politina. Politina is sejenis plastik. Dan juga air tulen. Air tulen pun adalah salah satu contoh sebatian. Okey, cuba kita tengok lagi dengan lebih lanjut. Okey, contoh yang pertama. Kalau air tulen. Air tulen ni terdiri daripada gabungan hidrogen dan juga oksigen. Pada asalnya dia ada unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Tapi bila hidrogen dan oksigen tu dah bergabung, dia akan jadi sebatian H2O. H2O is air lah. Contoh kedua. Kalau jubin pula dia diperbuat daripada marmar. Yang merupakan gabungan antara unsur kalsium, unsur karbon dan juga unsur oksigen. So 3 unsur bergabung membentuk satu sebatian. Dan kita panggil dia sebagai jubin. Tiles. Yang ketiga, contoh ketiga ialah karat. Pengaratan. Pengaratan ni pun contoh sebatian yang terbentuk daripada tindak balas kimia. Tindak balas kimia yang berlaku antara besi, logam dengan oksigen. Bukan logam. So, tindak balas tu berlaku secara kimia. So, pengaratan yang you all nampak tu kalau kat rumah ada besi-besi kan. Pintu pagar yang berkarat. So, itu adalah pembentukan sebatian. Sebab dia bergabung tindak balas dia secara kimia. So itu adalah contoh dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya kita tengok. Bagaimanakah unsur logam dan unsur bukan logam bergabung secara kimia dan membentuk suatu sebatian? So ada banyak sangat contoh gabungan antara logam dan juga bukan logam. So kita akan tengok beberapa contoh antaranya lah.
Okey, contoh pertama ialah kalau kita ada magnesium, aluminium, zinc, besi, kuprum. So logam-logam ni dia bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk logam oksida. Kalau magnesium dia akan jadi magnesium oksida. Kalau aluminium dia jadi aluminium oksida. Jom kita tengok contoh tindak balas persamaan kimia dia. So ini adalah persamaan kimia. Kalau magnesium bergabung dengan oksigen, so dia akan membentuk magnesium oksida. Kalau aluminium bergabung dengan oksigen, dia akan membentuk aluminium oksida. Zinc dan oksigen dia akan membentuk zinc oksida. Besi dan oksigen akan membentuk besi oksida. Dan akhir sekali kuprum bertindak balas dengan oksigen akan membentuk kuprum oksida. So ini adalah cara macam mana kita tulis. Contoh kita ambil kuprum dengan oksigen. So kuprum adalah satu unsur, sejenis unsur. Unsur logam. Oksigen adalah unsur bukan logam. So bila dua unsur ni bergabung, dia akan membentuk satu sebatian. So sebatian ni kita panggil sebagai sebatian kuprum oksida. So ini adalah tanda anak panah sebenarnya ni. So kalau dalam persamaan kimia, persamaan perkataan ni, so you akan tulis satu straight line, garis lurus dan anak panah kat hujung. Itu adalah satu persamaan kimia, persamaan perkataan kimia yang lengkap. Seterusnya, selain daripada logam oksida, so kita ada juga logam alkali. So apa maksud logam alkali? So logam alkali ni ialah unsur logam yang bertindak balas dengan air, dan hasil dia akan dapat satu sebatian yang bersifat alkali. Sebab tu kita panggil sebagai logam alkali. Dan selain daripada tu, bukan sahaja dihasilkan sebatian yang bersifat alkali, tetapi juga dia akan membebaskan gas hidrogen. So unsur-unsur tersebut kita panggil sebagai logam alkali. So contohnya ialah lithium, natrium dan juga kalium. So cuba kita tengok contoh persamaan dia. So ini adalah persamaan logam alkali. Contoh kalau kita ada lithium, lithium bergabung dengan air, bertindak balas secara kimia dengan air, dia akan membentuk lithium hidroksida dan campur gas hidrogen. So lithium hidroksida ni ialah hasil tindak balas kimia tadi, sebatian tadi, dan gas hidrogen ialah gas yang dibebaskan semasa tindak balas tu. Kalau kita ada natrium, so natrium tambah air akan menghasilkan sebatian natrium hidroksida dan membebaskan gas hidrogen. Contoh ketiga. Kalau kita ada kalium. Kalium bercampur dengan air, bertindak balas dengan air secara kimia, akan menghasilkan kalium hidroksida, sebatian kalium hidroksida dan juga membebaskan gas hidrogen. So ketiga-tiga sebatian ni bersifat alkali. Selain daripada tu, kita ada logam oksida, logam alkali. So sekarang ni kita tengok ada satu lagi persamaan, tindak balas kimia yang berlaku antara serbuk besi dan juga serbuk sulfur. Bila kita tambahkan serbuk besi dengan serbuk sulfur dan kita panaskan dia, dia akan menghasilkan satu sebatian yang kita panggil sebagai besi sulfida. So unsur besi ialah unsur logam, sulfur ialah unsur bukan logam, dan bila dia bergabung dia akan membentuk satu sebatian. So sebenarnya biasanya kita buat aktiviti ni dalam makmal ni. So ini adalah aktiviti dia, aktiviti 6.11. So kita ada mangkuk pijar. So kita masukkan serbuk sulfur dan serbuk besi. And then kita panaskan. Kalau sebelum ni kita dah belajar tentang campuran kan. Campuran. Contohnya kita campurkan serbuk sulfur dengan serbuk besi tapi tak panaskan. And then you kacau. So bila kita kacau, dia adalah merupakan satu campuran lagi. Sebab dia cuma bergabung secara fizikal je. Itu kalau tak melibatkan pemanasan lah. So kalau dia bergabung secara fizikal, masih lagi boleh dipisahkan dengan menggunakan
pengasingan menggunakan magnet. Ingat lagi tak ada kawan present hari tu kan? Okay, so kalau kita ada satu serbuk sulfur dan juga serbuk besi, okay, salah satu unsur tu dia boleh ditarik oleh magnet. So kita boleh asingkan dia menggunakan kaedah pemisahan menggunakan magnet. Okay, itu kalau untuk campuran. Okay, kali ni kita gunakan bahan yang sama. Okay, serbuk sulfur campur dengan serbuk besi. Okay, so kalau tengok dalam rajah tu, okay, serbuk sulfur ni dia berwarna kuning. Serbuk besi, besi lah. Okay, warna silver macam tu kan. And then kita panaskan. Ni beza campuran dengan sebatian. So kalau kita panaskan, okay, bila kita panaskan kat sini, so ini dia akan menghasilkan sebatian. Dah tak sama dah dengan campuran tadi tu. Okay, so yang ni you all boleh tengok dalam buku teks. Okay, ini adalah langkah-langkah dalam aktiviti 6.11 tadi. Okay, mula-mula kita masukkan satu spatula serbuk sulfur dan satu spatula serbuk besi. Okay, dan kacau. Kacau sehingga sebati. Okay, selepas dah kacau tu, you all catatkan apa warna campuran. Okay, yang kedua, kita timbang. Okay, kita nak tengok berapa jisim awal campuran tu. Okay, dan catatkan lah. Okay, selepas dah dapatkan jisim, barulah kita mulakan pemanasan campuran tadi. Okay, you panaskan sampai dah campuran tu berubah warna, bertukar warna. Once dia dah berubah warna, you boleh nampak dah. Okay, dia dah berubah menjadi bahan yang baru. Okay, so sifat ciri-ciri sebatian ni ialah dia membentuk bahan yang baru kan. Okay, so selepas tu kita sejukkan hasil. Okay, sebelum kita timbang dan catatkan jisim akhir. So kita nak tengok jisim awal dengan jisim akhir tu sama ke tak sama. Okay, so kalau you all buat aktiviti nanti, okay, baru kita boleh jawab soalan-soalan ni lah. Okay, apakah warna campuran tersebut apabila dipanaskan? And then tulis persamaan kimia dalam bentuk perkataan bagi tindak balas yang berlaku. Okay, ketiga, apakah hasil yang terbentuk daripada aktiviti ini? Okay, ada dah dalam slide tadi tu kan. Okay, yang keempat, adakah jisim sebelum pemanasan dan selepas pemanasan berubah? Okay, so yang ni you all boleh teka dulu sebelum kita buat aktiviti yang sebenar dia. Okay, so yang ni teacher bocorkan rahsia dia sikit lah kan. Selepas aktiviti, kita mendapati bahawa, okay, yang pertama, logam dan bukan logam dia akan membentuk sebatian apabila dipanaskan bersama. Kena ingat, okay? Kalau kita panaskan saja, dia akan membentuk satu sebatian. Kalau you tak panaskan, you campurkan dia saja, dia tak akan membentuk satu sebatian. Okay, yang kedua, okay, jisim campuran sebelum dan selepas adalah sama. Okay, dia tak berubah. Sebab you all dah tengok tadi slide sebelum ni kan. Okay, jisim dia diabadikan. So, maintain sama sebelum dan selepas. Okay, antara contoh sebatian yang wujud. Okay, semua garam mineral yang dijumpai di bumi wujud dalam bentuk sebatian. Okay, akibat daripada tindak balas kimia. So, dekat kawasan permukaan bumi, dekat dalam bumi. So, dia ada banyak unsur-unsur yang wujud secara semula jadi. So kalau kita lakukan cari gali ke kan, so you akan jumpa dalam bentuk sebatian lah majoritinya. Okay, kecuali apa? Okay, kecuali lah emas, perak dan juga platinum. Okay, so kalau emas ni you akan jumpa dalam bentuk unsur emas. Perak pun unsur perak, platinum pun unsur platinum. Sebab unsur-unsur ni dia stabil. Stabil dia tak bertindak balas dengan oksigen, okay, tak akan berkarat dan sebagainya lah. Okay, tu sedikit sebanyak tentang kaitan antara aktiviti 6.11 tadi tu. Okay, seterusnya. Okay, tadi kita tengok macam mana dua unsur bergabung membentuk satu sebatian. Okay, so sekarang ni, bila dah bergabung, okay, macam mana you all nak asingkan sebatian? Okay, dah jadi satu sebatian. Macam mana you nak asingkan kepada dua unsur tadi ataupun tiga unsur yang berbeza. Okey, so kita tahu sebatian ni dia tidak boleh diasingkan melalui kaedah fizikal seperti campuran. Okey, sebab apa? Dia dah digabungkan secara kimia. Okey, so kalau campuran you all belajar sebelum ni kan, ada berapa? Ada 7 kaedah. Okey, 7 kaedah yang kita boleh gunakan untuk pisahkan antara campuran. Okey, semuanya melibatkan kaedah fizikal sahaja. Sebab campuran ni dia bergabung secara fizikal. Okey, tapi kalau kimia dia tak boleh gunakan kaedah
kaedah pengasingan campuran tu. Contohnya apa? Penurasan kan? Apa lagi? Penapisan, pengasingan menggunakan magnet, apa lagi ya? Pengenapan, kromatografi, so ada 7 semua tu kan. So tak boleh gunakan kaedah tu untuk sebatian sebab sebatian ni dia dah bergabung secara kimia dah. Okay. So jadi sebatian hanya boleh diasingkan menggunakan kaedah kimia melalui proses yang kita panggil sebagai proses elektrolisis. Okay, so kita tengok apa maksud proses elektrolisis. Okay, so ini ialah proses elektrolisis. Okay, maksud elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okay. So, kita nak uraikan satu sebatian kepada unsur yang membentuk dia tadi tu. Tapi dengan syarat mesti ada arus elektrik mengalir melaluinya. Okay. So, kalau nak ada arus elektrik, kena ada bateri lah. Kena ada sel kering. Okay. So, kita tengok sikit apa info tentang elektrolisis. Okay, so contoh paling mudah kita gunakan air. Air, okay, air tulen tu ialah sejenis sebatian. So macam mana kita nak pisahkan H2O tu kepada H dan juga O. Okay, hidrogen dan juga oksigen. Okay, so air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen secara kimia. Oleh itu, untuk menghasilkan unsur hidrogen dan unsur oksigen daripada air perlu melalui proses elektrolisis. Okay, so rajah ni menunjukkan, okay, inilah rupa bentuk proses elektrolisis. Okay. So yang ni ialah cara elektrolisis dijalankan secara ringkas lah. Kalau dalam makmal pun kita boleh gunakan kaedah ni. Okay, melalui proses ini, okay, you all tengok ni, gas hidrogen akan terhasil di elektrod negatif. Okay, mana elektrod negatif? Okay, kat sini lah. Okay, so ini adalah terminal negatif bateri. So, dia akan pergi kepada elektrod negatif ataupun katod. So, dekat katod ni dia akan terhasilnya gas hidrogen. Okay, and then dekat ni terminal bateri positif kan? Terminal positif bateri, so dia akan bersambung dengan elektrod positif. Okay, yang kita panggil sebagai anode. Anode positif, katod negatif. Okay, so dekat anode pula akan terhasilnya gas oksigen. Okay, so tapi gas-gas ni hanya boleh terhasil bila kita lengkapkan lita ni. Bila ada arus yang mengalir, barulah dia akan terhasilnya gas-gas. Okay, so asalnya dia ada air kan kat sini. Air, tapi bila you onkan switch dia, okay, arus dah mengalir, akan terpisah dua unsur ni tadi. Okay, so oksigen akan terkumpul dekat satu tabung uji. So hidrogen pun akan terkumpul dekat lagi satu tabung uji. Okay, so you dah dapat asingkan dua unsur yang berbeza daripada satu sebatian. Okay. So yang ni, okay, kalau you tengok sini dia ada air bercampur dengan larutan asid sulfurik. Okay, so larutan asid sulfurik ni adalah salah satu elektrolit lah untuk melancarkan lagi pengaliran arus elektrik. Okay, antara anod dengan katod. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok pula. Okay, perubahan fizik dan juga perubahan kimia. Apa pula maksud perubahan fizik dan perubahan kimia? Okay, so perubahan yang berlaku terhadap bahan-bahan, okay, semua bahan semula jadi di sekeliling kita ni boleh dikelaskan kepada dua jenis, okay, iaitu perubahan fizik dan juga perubahan kimia. So jom tengok apa beza antara kedua-duanya tu. Okay, yang pertama, perubahan fizik tidak menghasilkan bahan baru. Okay, manakala perubahan kimia dia membentuk bahan baru yang berbeza daripada bahan-bahan asal dia. Macam kita dah tengok tadi tu. Okay, unsur dia ada sifat yang berbeza. Bila dia bergabung dengan unsur lain, membentuk sebatian, sifat dia dah jadi lain. Okay. Contohnya apa? Yang paling mudah ialah serbuk besi tadi tu lah. Okay, kalau serbuk besi bergabung dengan serbuk sulfur, okay, bila you kacaukan dia, ambil magnet, so serbuk besi still lagi akan tertarik kepada magnet. Okay, tapi kalau kita campurkan serbuk besi dengan serbuk sulfur dan you panaskan dia. Panaskan sampailah dia membentuk satu sebatian yang baru.
So bila you dekatkan magnet kepada dia, serbuk besi tadi tu dah tak tertarik kepada magnet. Itu maksud dia. Okay? Bahan baru yang berbeza daripada bahan asal dia. Sifat dia pun berbeza. Okay? Itu contoh yang mudah lah, yang senang nak nampak. Okay, contoh perubahan fizik. Okay? Peleburan ais. Okay? Pembekuan air. Kondensasi dan juga pendidihan air. So nampak tak? Semua tu still lagi unsur yang unsur bahan yang sama. Okay, kalau peleburan ais ni asalnya ais, and then bila dia lebur dia akan jadi air. So still lagi sebatian H2O kan yang sama, dia tak berubah jadi bahan yang baru. Okay, kalau perubahan kimia pula, okay, contohnya pengaratan besi, okay, fotosintesis, perebutan daun dan juga respirasi sel. So ni just contoh-contoh lah, ada banyak lagi tindak balas, okay, perubahan kimia. Okay. So slide seterusnya ni kita tengok gambar je lah. Okay, contoh gambar dia. So ni kita ada peleburan ais. Okay, sebelum dia adalah ais, selepas melebur dia akan jadi air. So still lagi sama kan? Air. Sebelum air, selepas pun air. Okay, sama juga dengan pembekuan air. Okay, kondensasi. Sebelumnya dia adalah wap. Wap apa? Wap air. So bila dia terkondensasi, dia akan jadi cecair-cecair titisan air. So still lagi air kan? Okay, and then pendidihan air. Sama juga. Okay, tapi kalau perubahan kimia, okay, tengok contohnya pengaratan. Okay, asalnya dia adalah logam. Tapi bila didedahkan kepada udara, dedahkan kepada air, okay, dekat udara ni, so dia akan membentuk karat. So karat tu dah membentuk bahan baru. Beza dah sifat dia daripada bahan asal tadi tu, besi asal tadi. Okay, and then ada perebutan daun. Okay, dan juga respirasi sel. Respirasi sel, okay. Oksigen akan masuk ke dalam pernafasan kita, and then kita akan keluarkan karbon dioksida. So once oksigen dah masuk tu, oksigen akan pergi kepada sel-sel badan kita. Okay, itu maksud respirasi sel. Right, so dia akan membentuk bahan yang baru, hasil yang baru, dah tak sama dah. Okay. Alright, itu adalah beza antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Okay, so now kita nak bandingkan. Okay, bandingkan. Okay, macam ni lagi senang you all nak nampak lah. Okay, so apa persamaan kedua-duanya? Okay, dua-dua perubahan ni berlaku kepada jirim. Okay, and then dia melibatkan perubahan tenaga. Okay, perubahan fizik pun dia melibatkan perubahan tenaga. Perubahan kimia pun dia melibatkan perubahan tenaga. Okay, yang bezanya ialah, okay, kalau tadi kita tengok dah ni kan. Okay, perubahan fizik tak membentuk bahan baru. Kalau kimia membentuk bahan baru. Okay, kalau sifat bahan, okay, untuk perubahan fizik, sifat bahan dan hasil dia sama. Okay, untuk kimia, sifat bahan dan hasil tadi berbeza, berubah. Okay, untuk komposisi kimia, bahan dan hasil, perubahan fizik ni dia still lagi sama. Okay, you campurkan macam mana pun, kacau-kacau pun dia still lagi komposisi kimia dia sama. Contohnya H2O tadi tu. Okay, H2O. So still lagi H2O. Dalam bentuk ais pun H2O, dalam bentuk air pun H2O. Dalam bentuk uap air pun H2O. Okay, itu masuk komposisi kimia lah. Okay, kalau perubahan kimia pula, komposisi kimia bahan dan hasil berbeza. Dia berubah. Okay, boleh jadi H2 bertambah ke, okay, O tu bertambah dan sebagainya lah. Okay, untuk perubahan fizik, dia memerlukan tenaga yang sedikit. Okay, manakala perubahan kimia ni memerlukan tenaga yang banyak. Okay, walaupun kedua-duanya tu memerlukan tenaga, melibatkan perubahan tenaga, tapi kalau fizik ni dia perlukan tenaga yang sikit je. Okay, kalau dia gunakan tenaga haba pun, tenaga haba yang sedikit. Kalau perubahan kimia ni dia kena tenaga yang banyak. Contohnya tenaga elektrik ke. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada perbezaan campuran dan juga sebatian. Okay, so kita dah tengok daripada awal tadi sampai slide yang sebelum ni tentang sebatian, dan you all recall balik apa yang you all dah belajar tentang campuran sebelum ni. Now kita nak bezakan. Okay, bezakan antara campuran dan sebatian. Okay, yang pertama dari segi pembentukan bahan baru. Okay, kalau campuran dia tak melibatkan pembentukan bahan baru. Okay, garam masukkan dalam air, kacau. Okay, so dia tak melibatkan pembentukan bahan baru. Larutan garam tu still lagi gabungan antara garam dan juga air. Okay, tapi kalau sebatian,
Okay, dia akan membentuk bahan baru. Okay, contohnya tadi, besi bercampur dengan sulfur. Okay, bila you panaskan, dia jadi besi sulfida. Memang totally bahan yang berbeza dah daripada bahan yang asal tadi tu. Okey, yang kedua dari segi ikatan kimia. Okey, kalau campuran tiada ikatan kimia yang terbentuk. Okey, dia hanya bercampur secara fizikal. Okey, kalau sebatian, dia ada ikatan kimia yang terbentuk. Okey, yang ketiga kaedah pengasingan. Okey, untuk campuran, kalau kita nak asingkan bahan-bahan tadi tu, kita gunakan kaedah fizikal. Okey, manakala kalau sebatian, kita gunakan kaedah kimia. Okey, so dia bergabung secara fizikal, jadi kita pisahkan pun guna kaedah fizikal. Kalau yang bergabung secara kimia, tindak balas kimia, kita nak pisah pun kita gunakan kaedah kimia. Okey, yang keempat ialah sifat bahan baru berbanding dengan sifat asal. Okey, so kalau campuran, tiada perbezaan. Kita tak ada beza sifat bahan baru dengan sifat bahan yang asal tu, yang membentuk dia. Okey, kalau sebatian pula ada perbezaan. Okey, sifat dia berbeza dengan sifat unsur-unsur yang membentuk dia tadi tu. Okey, so keempat-empat ni ialah perbezaan antara campuran dan juga sebatian. Okey, so you kena recall balik apa yang you ada belajar sebelum ni tentang campuran. Kaitkan dengan apa yang you ada belajar hari ni tentang sebatian. Okey, so itu ialah yang terakhir untuk hari ni. Okay, so kita refleksi apa yang you ada belajar hari ni. Okay, yang pertama, tadi kita dah berkomunikasi mengenai sebatian dalam kehidupan seharian kita. Sudah tengok apa contoh-contoh sebatian yang ada, okay, di sekeliling kita. Okay, dalam buku teks pun you all boleh tengok ada contoh-contoh sebatian yang everyday you all jumpa. Okay, yang kedua, kita boleh menunjukkan cara pembentukan sebatian daripada logam dan juga bukan logam, okey, dengan menjalankan aktiviti 6.11. Okey, yang ketiga, daripada aktiviti tu, you all boleh merumuskan bahawa jisim diabadikan semasa perubahan kimia. Okey, maksudnya masa perubahan kimia berlaku, walaupun ada tindak balas kimia, tapi jisim sebelum dengan jisim selepas dia sama. Okey, diabadikan. Okey, yang keempat, okey, kita boleh mengasingkan sebatian melalui kaedah kimia. Sudah tengok tadi. Proses elektrolisis. Okay. Yang kelima, okay, kita dah dapat membezakan perubahan kimia dengan perubahan fizik. So ada sifat-sifat yang berbeza antara dua jenis perubahan tu. Dan yang terakhir ialah you all dapat membezakan campuran dengan sebatian. So ada 4 ciri tadi tu kan. Okay, yang membezakan campuran dengan sebatian. Okay, so hopefully you all boleh jelas dengan semua objektif pembelajaran yang kita dah go through tadi tu sepanjang kelas tadi. Okay, so untuk test summary of faham ke tak, okay, cuba jawab practice formative ni. Okay, soalan dia mudah je. Okay, yang pertama, berikan definisi sebatian. Okay, yang kedua, senaraikan 5 contoh sebatian dalam kehidupan harian anda. So you ada tengok dah tadi contoh-contoh yang ada dalam buku yang teacher bagi dalam slide. So cuba cari apa 5 contoh sebatian lagi yang ada dekat sekeliling you all sekarang. Okey, yang ketiga, bagaimanakah anda boleh mengasingkan campuran? Okey, cuba nyatakan macam mana kita nak asingkan campuran. Dan yang keempat, nyatakan perbezaan antara campuran dengan sebatian. Okay, ni semua dah ada tadi kan, kita dah bincang sama-sama. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. So hopefully you all boleh jelas dan boleh jawab soalan-soalan yang diberikan dalam practice formative 6.3. So apa-apa soalan you all boleh tanya dalam grup Telegram kita. So jumpa lagi untuk next class. Okay, bye. Assalamualaikum.